Alhamdulillah, syukur. Malam ini sekali lagi kita dipilih oleh Tuhan untuk berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga di muka bumi Allah ini, iaitu majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-119. InsyaAllah pada malam ini kupasan kita ialah rahsia dalam agama. Rahsia dalam agama. Benarkah tidak ada rahsia dalam ilmu-ilmu agama? Ataupun memang ada yang tersembunyi ataupun yang disembunyikan? Jadi Imam Al-Ghazali akan jelaskanlah kepada kita. 4 kuliah sebelum ini kita bicara tentang kedudukan ilmu kalam dalam Islam. Selesailah sudah cerita panjang tentang kedudukan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ni banyak aliran dia. Tapi yang ahli sunnah wal jamaahnya ialah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kita di alam Melayu ni rata-ratanya berpegang dengan aliran kalam Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita mungkin jarang-jarang dengar nama Asy'ariyah dan Maturidiyah ni. Tapi bila sebut sifat 20, biasanya orang biasa dengar lah. Sifat 20 ni berkait dengan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah lah. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kita dalam aliran yang itu. Tapi ramai juga ulama-ulama besar zaman dahulu yang tolak. Dia kata ilmu kalam ni tak boleh. Adakah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah termasuk? Sebenarnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah ni dia datang, dia muncul, dia dizahirkan selepas daripada zaman ulama-ulama yang tolak tadi tu. Ada orang berhujah mengatakan Imam Syafi'i sendiri tolak. Rupanya yang ditolak oleh Imam Syafi'i itu ialah aliran-aliran yang salah. Contohnya aliran Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah dan lain-lain itulah. Jadi ilmu kalam ni dia ibarat ubat. Dia diberi kepada seseorang itu ataupun kepada sesuatu kumpulan masyarakat itu berdasarkan kekuatan penyakit. Kalau penyakit dia sikit, ubat dia pun bagi sikit. Ilmu kalam yang nak disuntik tu pun sikit. Kalau penyakit dia sederhana, ilmu kalam yang nak diberikan tu pun sederhana. Kalau sakit dia tu kronik, berat, ilmu kalam yang nak dibagikan dia tu pun banyak dan tinggi pembelajarannya, sampai ke peringkat berjidalah, bermujadalah, berdebat. Dan ada pula peringkat yang kalau seseorang tu dah terkena penyakit ilmu kalam yang salah ni, dia dah tak ada ubat dah. Apabila dah tak ada ubat, waktu itu boleh berdoa sajalah. Macam kita sakit lah, kalau rasa tak sedap badan, sakit-sakit kepala, kita minum air pun, air kosong, hilang sakit kepala tadi. Rupa-rupanya badan kita kurang air. Kadang-kadang kita sakit kepala sampai perlu kita makan 2 biji paracetamol. Kadang-kadang kita dah 2-3 hari sakit kepala, pergi jumpa doktor, doktor bagi banyak sikit paracetamol tu, dengan jadual makan dia sekali. Pagi 2 biji, petang 2 biji, malam 2 biji. Kadang-kadang sakit kepala kita tu teruk sangat dah, dia bagi ubat yang lebih kuat, sampailah ke peringkat painkiller. Painkiller pun dah tak boleh hilang dah, dia bagi peringkat dadah. Ikut dadah-dadah dia lah yang sesuai. Tak boleh juga dia buat pembedahan ke, ambil air tulang belakang ke, macam mana ke. Habis dah usaha, sakit kepala tak hilang juga, cuma boleh doa sajalah. Dah tak ada ubat dah. Jadi ilmu kalam tu macam tu lah. Dia tak sesuai nak disebarkan keseluruhan ilmu dia tu kepada masyarakat, tapi dia diajarkan mengikut keperluan seseorang ataupun masyarakat itu. Kalau sikit sakit dia, sikit dia kita suntik. Kalau banyak sakit dia, banyak kita suntik. Kata Imam Al-Ghazali, ilmu kalam ni tak sepatutnya ada, tak perlu ada pun, tapi terpaksa ada. Kenapa terpaksa ada? Untuk selamatkan akidah orang awam. Kalau tak ada ilmu kalam ni, dia akan jadi masalah. Nanti orang awam pun rosak, sampai ke peringkat pemerintah pun akan jadi rosak juga. Dan tak ada ubat. Kan ilmu kalam ni macam ubat. Jadi dia diberi mengikut kekuatan penyakit. Dan akhirnya Imam Ghazali pun dia bagilah keputusan dia, hukum ke atas ilmu kalam ni ialah fardu kifayah.
nak kata haram bukan, bid'ah pun bukan, nak kata fardu ain pun ikut keadaan lah. Tapi keseluruhannya umumnya fardu kifayah. Maksud fardu kifayah ni, dalam satu-satu kelompok masyarakat tu kena ada sekurang-kurangnya satu orang yang dia mahir dalam ilmu kalam ni. Dah ada seorang tu jadilah. Apa-apa hal yang mendatang ada tempat kita nak rujuk, dan dia pun boleh pertahankan, boleh berjidal pula dengan puak-puak yang salah. Itulah secara ringkasnya pelajaran tentang ilmu kalam. Di malam ni nak masuklah cerita tentang rahsia. Bukan rahsia apa sangat pun, huraian saja. Sebelum masuk rahsia ni, kita nak sentuh sikit isu semasa. Sekarang ni orang semakin ramai suka bergambar dengan anjing. Baru-baru ini dibuat satu program di tengah padang, program kempen pegang anjing. Untuk orang Islam, bukan untuk orang bukan Islam. Hujah-hujah dia tak salah dia kata pegang anjing. Lepas pegang tu kita sama, sertulah. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, anjing ni dia najis berat, mughallazah kan, najis berat. Kalau kita saja-saja pegang, haram. Saja-saja kita pegang walaupun kering, najis berat. Najis yang tak berat pun contohnya tahi manusia. Kita nampak tahi manusia, saja-saja nak pergi pegang, saja-saja nak pergi usap, tak boleh. Padahal itu bukan mughallazah, bukan najis berat. Ini anjing, tak ada apa-apa urusan nak selamatkan dia ke, nak ubat dia ke, kan? Nak tenteram dia ke, saja-saja pergi pegang. Buat kempen pula, ramai datang. Katanya 800 orang dah datang. Ambil gambar semua masuk internet lah. Pakai tudung belakang, pakai duk pegang dengan budak-budak kecil pun, laga pipi dah semualah. Kononnya orang Islam ni takut nak pegang anjing sebab tak faham hukum. Bila dah faham hukum, jadi kita kena tak takut, boleh pegang. Dia buat kempen tu lah supaya pegang anjing. Jadi kontroversi lah sekarang ni dalam 2-3 hari ni. Jadi saja-saja pegang anjing, tak ada apa-apa keperluan, haram. Walaupun dia tu kering, saja-saja pergi pegang. Jadi antara hujah mereka lagi, katanya ada mazhab yang kata anjing ni macam tak najis lah. Tapi kita di negara Malaysia ni, kita mazhab Syafi'i. Masyarakat kita ni dah teruk berpecah dah. Jadi tak payahlah kita masuk mazhab yang lain pula, lagilah berpecah. Hak sedia ada ni pun macam-macam perpecahan. Dari segi bangsa, dari segi keturunan, kedudukan, politik, dah banyak pecah dah. Nak pergi tambah pula lagi, tak payah tambah lah dah kan. Kita pegang mazhab Syafi'i saja pun dah lah, dah selamat, dah betul lah tu. Jadi kata dia, kononnya orang takut nak pegang anjing ni, padahal boleh, asalkan lepas tu sama lah ataupun sertu lah. Jadi hujah kita kalau macam tu, kenapa kita tak buat pula kempen? Tak tahu kot lepas ni dia buat kempen orang perempuan di rumah tak payah pakai baju. Sebab apa? Kalau sama-sama mahram, anak perempuan dengan bapa, aurat dia antara pusat dengan lutut. Maksud dia tak berbaju di rumah tak salah. Mak dengan anak lelaki pun macam tu juga, boleh, tak berdosa pun, memang boleh. Tapi kita tak tergamak nak buat, kan? Siapa nak buat? Nak biar anak perempuan kita 3-4 orang, okey, tak payah pakai baju lah depan bapak ni. Bukan berdosa, tak berdosa, takkan kita nak buat. Padahal benda tu tak berdosa, tak salah, tapi kita tak akan buat, kan? Kalau darurat barulah kita buat. Jadi macam anjing tadi lah, katalah ada mazhab kata memang boleh pegang. Dia takkan saja-saja kita nak pergi pegang kan? Nak belaga pipi, ambil gambar, masuk dalam internet semua. Dia tak tahu kat lepas ni dia kata macam tu pula. Sebenarnya orang kita, orang perempuan takut tak berbaju di rumah, padahal boleh dalam Islam. Jadi buat kempen tidak berbaju di dalam rumah. Kita nak kata salah, tak boleh. Dia kata ni mazhab Syafi'i pun kata aurat sesama mahram pusat dan lutut. Kat mana kamu nak kata kami buat ni salah? Kita tak boleh kata apa, memang betul lah. Tapi takkan kita nak buat macam tu lah kan. Tapi puak-puak ni tak tahulah apa tujuannya. Tapi di belakang dia tu kita faham lah, dia golongan liberal ni banyak, liberalisme ni. Dan disokong pula oleh
Satu dua orang tokoh Salafi Wahabi dalam negara kita kata bagus. Kita program ni bagus. Macam mana program ni bagus tak tahu. Kita pun pening. Dan ada tokoh-tokoh Salafi Wahabi ni yang berpegang bahawa tulang babi tak haram. Sebab dia kata yang haram daging. Tulang tak termasuk, tak ada dalil yang katakan haram. Sebab itu mereka menghalalkan kalau kita makan dalam pinggan yang diimport dari negara Cina tu, yang buat daripada tulang babi. Cantiklah. Kita makan dalam tu boleh. Tulang babi tak haram. Jadi ikut lepas ni dia buat program tu pula tak tahu. Kempen makan makanan di dalam pinggan tulang babi. Dia buat yang tu jenuh kita. Macam kes yang anjing ni kan, saja-saja nak pergi pegang ambil gambar semua tak payahlah. Jadi cara tu salah. Jadi kita bagi tahu dulu, yang serang dari dalam ni dia ada 6 virus. Virus antaranya virus Salafi Wahabi lah satu. Yang keduanya virus Syiah. Dia ni bukan serang dari luar, dia serang dari dalam. Kita sangkakan benda tu benda agama, tapi sebenarnya dia merosak. Lagi virus Qadiani. Lagi virus anti hadis. Lagi virus ajaran sesat. Satu lagi virus siplis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang terlibat dengan program anjing ni yang nyata-nyatanya tu liberal lah. Dan disokong pula oleh beberapa orang tokoh Salafi Wahabi. Jadi masyarakat kita pun jadi pening. Jadi pening dengan aktiviti yang macam ni. Baik tak usah buat lah. Banyak benda lain kita nak buat kan. Buatlah kempen bertudung lah, bagi orang yang tak pernah bertudung kan. Dia takut nak pakai tudung ni. Kempen ramai-ramai pakai pasal macam mana. Ini kempen pegang anjing.